Bismillahirrahmanirrahim. First super thanks comment datangnya daripada Al-Mizan FX dengan sumbangan sebanyak RM69.90 dengan komennya thanks. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Al-Mizan FX. Terusnya daripada Syukri Core dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komennya Free Palestine InsyaAllah. Seterusnya daripada Apik Chelsea dengan sumbangan sebanyak RM15 dengan komen siapa Mak Boni, siapa Mak Luffy. Haha, ini menjadi persoalan yang menarik. Thank you so much kepada ketiga-tiga super thanks yang sudi untuk menyumbang kepada channel ini. Dan Al-Mizan, Masya Allah, sumbangan awak itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki kepada awak. Begitu juga dengan Syukri Core, dengan Apik Chelsea dan semua nakama Scoverto khususnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita dunia dan juga di akhirat. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, macam biasa setelah kita review chapter 1097, jom kita ramal sikit apa yang akan berlaku dan muncul dalam chapter seterusnya, iaitu One Piece chapter 1098. Jadi aku pun tak sabar dah ni nak borak dengan korang tentang next chapter. So tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Pada panel terakhir chapter 1097 sebelum ini, kita sudah tahu yang Genie telah ditangkap oleh pihak Marine atau lebih tepatnya World Government. Jadi aku still merasakan yang mungkin sahaja chapter 1098 selepas ini akan menceritakan kepada kita apakah keadaan yang terjadi pada Genie. Adakah dia dapat diselamatkan ataupun adakah Genie akan mati. Tapi untuk Genie mati aku rasa agak susah untuk sekarang ni, disebabkan kalau betul lah Genie adalah ibu kepada Bonnie, jadi tentunya akan ada sesi percintaan atau perkahwinan terlebih dahulu dengan Kuma. So for now Genie 70% dapat diselamatkan dan hanya itu sahaja apa yang aku ramalkan dulu berkenaan dengan nasib si Genie ni. Tapi itu adalah if and only if lah kan, kalau si Bonnie ni adalah anak kepada hasil pencantuman perkahwinan antara Genie dan juga Kuma. Sebab sebelum ni itulah Genie dah ajak pun Kuma kahwin, tapi Kuma dia cakap dia tak boleh nak kahwin dengan Genie lah, dia tak boleh nak yalah bersama dengan Genie. Sebab yalah kita boleh tahu Kuma punya backstory macam mana kan, bila mak dia tu bukannya daripada bangsa Buccaneer pun kan, tapi disebabkan dia berkahwin dengan salah seorang daripada Buccaneer punya tribe, jadi mak dia pun terpalit dengan malangnya Buccaneer punya bangsa ni kan. Jadi itu sebenarnya yang Kuma tak nak berlaku dekat si Genie ni. Alright, kita pergi kepada poin yang kedua, adalah chapter 1098 ini maybe masih menceritakan lanjutan dari flashback Kuma. Cumanya kali ini ianya akan lebih berkaitan dengan Kuma dan Ivankov. Kenapa aku kata Ivankov? Okey, sebabnya adalah jika kita kaji dan perhatikan betul-betul title ataupun tajuk untuk chapter 1096 adalah Kumachi, lalu tajuk untuk 1097 pula adalah Genie, dan disebabkan itulah aku lebih merasakan dan agak yakin yang tak mustahil yang title ataupun tajuk untuk chapter 1098 selepas ini adalah Emporio Ivankov. Dan seterusnya untuk chapter 1099 akan bertitlekan Monkey the Dragon, dan dengan ini maka lengkaplah kisah Kuma yang berkaitan dengan Genie, Ivankov dan Dragon. Kerana kisah Kuma dan Genie pun dah banyak yang diceritakan oleh Oda, sampailah Genie pun akhirnya ditangkap. Jadi alang-alang Genie pun dah ditangkap, so inilah masa Oda nak kaitkan kisah Kuma dan Ivankov pula. Kerana kita tahu Ivankov juga boleh dikatakan satu karakter yang rapat dan mengenali siapa Kuma yang sebenarnya. Kuma pun dah memang jadi ahli Revolutionary Army yang sah. Jadi tentunya ada kisah-kisah yang belum Oda ungkapkan lagi kepada kita berkenaan Kuma dan Ivankov ini. Dan untuk Dragon aku tak nak masukkan dalam poin ini kerana mungkin setelah Ivankov barulah Dragon pula. Dragon kan captain, jadi eloklah dia diceritakan paling last sekali. Dan aku rasa untuk poin ini aku tak perlu hurai dengan detail sangat kerana aku yakin korang pun sudah faham apa yang aku cuba sampaikan. Lalu selain dari flashback Kuma dan Ivankov ini, masih tak menolak kemungkinan yang mungkin sahaja selain dari perkaitan kisah Kuma dengan Revolutionary Army, mungkin juga Oda nak kaitkan dengan Dr. Vegapunk pula, terutamanya pengenalan bagaimana Kuma boleh berjumpa dengan Dr. Vegapunk, dan yang paling penting sekali, kenapa Vegapunk sanggup mengubah diri Kuma sehingga kan menjadi seseorang atau cyborg yang sudah tidak mempunyai ingatan lagi. Kerana kita kena ingat yang tujuan Kuma saat ini hanyalah untuk melihat kebebasan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Jadi apa kena mengenanya semua ini dengan Kuma yang sanggup berkorban dirinya untuk menjadi alat ataupun senjata kepada World Government, sehingga orang yang dia paling benci iaitu Celestial Dragon dan juga merupakan pembunuh kepada bapa dia. Kenapa Kuma sanggup menjadi cyborg dan dipergunakan oleh Celestial Dragon dan menjadi seorang hamba? Sebut pasal Celestial Dragon ni, apa pula sebab kenapa Kuma tiba-tiba menjadi slave ataupun hamba kepada Celestial Dragon, sedangkan sebelum itu Kuma sudah mempunyai jawatan sebagai Shichibukai. Dan yes, memang kita tahu dari kecil lagi Kuma dijadikan hamba oleh Celestial Dragon, tapi aku masih merasakan ada sebab yang lain kenapa Kuma menjadi seorang hamba. Dan berbalik kepada perkaitan Vegapunk tadi, iaitu
untuk sekarang kita memang sudah tahu yang Dr. Vegapunk ini memang seorang yang baik, tapi yang masih menjadi pertanyaan, kenapa dia sanggup melakukan ini kepada Kuma? Dan mungkin semua ini akan dibongkarkan oleh Oda pada chapter seterusnya. Kerana untuk sekarang aku dah semakin confident yang kisah Kuma ini masih akan berlanjutan seperti mana Oda mengungkap kisah Kozuki Oden kepada kita dengan penuh detail dan jelas. But bagi aku, Kuma punya flashback ni memang menyentuh hati nurani aku ni lah. Sebab sehingga sekarang aku rasa nasib Kuma lah adalah nasib yang paling malang sekali untuk saat ini. Tambahkan pula Kuma tu dah lah penyabar dan hanya memperjuangkan kebebasan untuk seluruh dunia. Tapi sayangnya kehidupannya sungguh menyedihkan. Dan ini memberi pengajaran kepada kita yang bukanlah semua orang yang baik akan dibalaskan dengan takdir yang baik. Dan bagi aku, maybe kisah Kuma ini baru sahaja separuh yang diceritakan oleh Oda, dan maybe akan ada beberapa lagi chapter yang akan tunjukkan untuk melengkapkan kisah Kuma ini. Dan seterusnya bukan setakat berkaitan Kuma dan Vegapunk sahaja, bahkan bagaimana juga Kuma dapat menjadi salah seorang dari Shichibukai sedangkan dia hanyalah seorang cyborg. Dan bak kata Akainu, Kuma hanyalah dicipta untuk menjadi alat kepada world government, dan sekiranya alat itu sudah ingkar arahannya, maka ianya sama seperti sampah. Jadi dari sini sudah membuktikan kepada kita yang Kuma taklah penting sangat untuk world government, tapi kenapa Kuma ini masih dipilih untuk menjadi salah seorang daripada Shichibukai. Dan berkenaan dengan body modification yang dibuat oleh Dr. Vegapunk ke atas Kuma, sebenarnya dia menarik tau, sebab dalam chapter 1097, 96 ni kita dah didedahkan pun 1097 kita dah didedahkan yang apabila Kuma menggunakan Devil Fruit Nikyu no Kyunomi dia keluarkan kesakitan daripada tubuh badan seseorang, kan, dia perlu ada satu korban untuk menelan semua kesakitan tersebut. Sekiranya tidak, kesakitan itu akan kembali kepada orang yang dikeluarkan tu. Macam dikeluarkan pada nenek tu, kalau kesakitan nenek tu tak diserap oleh Kuma, maka kesakitan nenek tu tadi akan kembali semula kepada nenek tu. Jadi dia agak menarik. Kalau sebelum ini Kuma telah keluarkan memori daripada ingatan dia, so kalau tak ada siapa-siapa yang serap memori itu, sudah pasti memori itu akan kembali semula kepada Kuma. So ini akan menjadi satu turning point yang paling menarik ataupun twist of event yang menarik pada aku. Sebab apa? Sebab sebelum ini kita tengok Marijoa, Kuma dah pun pergi ke Marijoa dan berhadapan dengan Akainu. Tiba-tiba dia hilang. Kita tak tahu ke mana. Adakah at that very moment Kuma telah pun mendapat semula memori dia dan dia telah mengetahui apa yang perlu dia buat sekarang ini. So disebabkan sebelum ini kita boleh tengok Bonnie telah masuk pada memori Kuma, adakah itu sedikit sebanyak akan efek Kuma punya memori, dan secara tidak langsung dia mengetahui di mana Bonnie berada. Dan by far setakat ini kita mengetahui bahawa Bonnie adalah anak kepada Kuma, seperti mana yang diklaim oleh Bonnie lah kan. Sebab sebelum ini pun kita boleh tengok yang masa dekat Whole Cake Island Arc, tak silap aku, ataupun dekat dekat Zou Arc, yang mana si Momonosuke mengatakan bahawa Kinemon adalah bapa dia. Kinemon bagi tahu yang Momonosuke adalah anak dia. Sekali twist of event yang mana rupa-rupanya Momonosuke itulah adalah pewaris untuk takhta shogunate di negeri Wano. So sebenarnya tak mustahil juga sebenarnya Bonnie yang kita tahu sekarang ini mungkin merupakan genie yang diperkenalkan dalam chapter dalam flashback kali ini. Sebab kita tahu ada 6 Devil Fruit yang dipertaruhkan di God Valley. 2 daripadanya adalah satu Nikyu Nomi, satu lagi adalah Uo Nomi. Berkemungkinan ada satu lagi Devil Fruit yang telah dimakan oleh genie, which is Devil Fruit yang dimakan oleh Bonnie tu. Devil Fruit tersebut yang mana genie mampu untuk memanipulasi umur dia. So instead of dia claim bahawa Kuma itu adalah kawan dia ataupun husband dia, dia claim bahawa Kuma itu adalah bapa dia. So benda ni pun boleh terjadi juga sebenarnya. Sebab sebelum ni kita boleh tengok masa dekat Marijoa, kita tengok Bonnie telah tukar umur dia menjadi Queen Dwagger daripada Sorbet Kingdom kan. So ada beberapa kemungkinan juga yang mungkin sebenarnya yang si genie ni, dia sebelum dia jadi slave, dia bagi tahu dengan Kuma dia telah jadi slave pada usia dia 4 tahun. Tapi mungkin sebenarnya sebelum daripada itu dia merupakan antara kerabat diraja dekat Sorbet Kingdom juga. Tapi ini just my 2 cents of thought. Mungkin korang ada pendapat yang lebih better daripada ini, so sila tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Dan itulah apa yang aku ramalkan akan muncul pada next chapter, iaitu masih berkenaan flashback tentang Kuma. Kerana kalau Oda cut macam tu sahaja kisah Kuma ini, rasanya macam tak best lah kan. Sebab ada banyak perkara lagi yang menjadi persoalan tentang Kuma ini. Kemudian untuk poin aku yang terakhir adalah, jika kisah Kuma ini tidak diceritakan Oda pada next chapter, atau Oda hanya cerita secara separuh chapter sahaja, jadi dari sini mungkin adegan pertempuran yang sedang berlaku di Egghead ini akan ditunjukkan semula. Ditambahkan keadaan di Egghead Island sangatlah merisaukan dan bahaya
sahaja, di mana pada bila-bila masa sahaja riwayat untuk Bonnie akan tamat kerana dia sudah digenggam dan diangkat oleh Sanji Garcia Saturn, dan setiap pihak Marine yang ada di situ telah menghalakan senjata mereka kepada Bonnie. Dan hanya karakter-karakter yang mempunyai kekuatan luar biasa sahaja boleh mengubah keadaan. Contohnya Monkey D. Dragon dan Kuma juga ada kemungkinannya disebabkan kemampuan Nikki no Mi-nya, dan harapnya Gear 5 Luffy juga akan kembali semula kerana inilah masa yang tepat untuk apa yang dikatakan oleh Kuma kepada Bonnie selama ini terbukti, iaitu Sun God Nika, di mana inilah dia yang akan menjadi pahlawan yang memperjuangkan kebebasan untuk setiap orang yang tak baik dan tak bersalah. Kerana kalau diberi dua pilihan antara Monkey D. Dragon, Kuma dan Luffy, aku lebih memilih Luffy lah, watak dan hero yang akan selamatkan Bonnie ini. Walaupun ya memang untuk sekarang ini jika difikirkan situasi itu sememangnya agak mustahil untuk berlaku, kerana kita tahu sekarang Luffy juga telah mencapai limit dia. Tapi come on lah Luffy, buktikan sekali lagi yang kau memang layak menjadi Yonko, dan tunjukkan kepada world government yang Baka Sencho ini adalah orang yang akan menjadi Pirate King di masa akan datang. Jadi itulah apa perkara yang aku predik akan muncul dalam One Piece chapter 1098. Dan kalau korang mempunyai pendapat tentang perkara ini, korang boleh dropkan komen korang di ruangan komen dekat bawah. Komen yang pertama datangnya daripada Moya Sufa. Abang Kimi, saya ada teori liar berkenaan dengan Pulau Laftel yang saya berpendapat sebenarnya kenapa Roger kata dia terlalu awal datang, kerana Pulau Laftel bukanlah pulau terakhir, tapi Laftel ialah jalan untuk ke pulau terakhir. Dan saya berteori pulau terakhir itu berada di luar angkasa, dan saya berpendapat yang Pulau Laftel terdapat tunas pohon yang akan membesar sehingga keluar angkasa seperti Jack dan kacang ajaib. Cumanya tunas ini lebih istimewa kerana melepasi langit. Jadi Roger dan kru ketawa sebab kecil tunas itu baru sahaja berdaun, dan Roger berkata dia nak hidup di zaman yang sama dengan Joy Boy disebabkan kemungkinan di zaman Joy Boy tunas itu sudah menjadi pohon yang besar sehingga ke angkasa, dan juga mungkin dengan kemampuan Hito Nomi model Nika, tunas tersebut boleh membesar dengan lebih cepat. Jadi ini cumalah teori liar dari insan yang seperti saya ini saja. Sekian. Seterusnya daripada Dr. Loveman, aku rasa Garp kekal dekat Marine sebab dia tahu tu je cara nak dapatkan informasi kebusukan World Government dan Celestial Dragon. Mungkin dia reda dengan pilihan Dragon, namun dia tetap salurkan informasi kepada Revolutionary Army. Sekadar teori liar sahaja. Si Sengoku pun tengah senyap je kan sekarang, sedangkan member dia tengah lawan Kuzan. Rasanya Kuzan dengan Garp ada agenda tersendiri, atau Kuzan jadi hero tersakiti, villain, yang mana dia nampak Marine tak ada justice yang seimbang. Itu yang dia dah memihak kat Teach. So guys, thank you so much for your time to watch this video. Jangan lupa untuk sebarkan video ini, channel ini kepada nakama-nakama kita yang masih lagi belum mengenali channel ini, Kimi Scoverto. Dan kepada korang yang sedang menonton ini yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video daripada aku. And gang, before I end, sedikit renungan. Sebagaimana yang kita dapat lihat sekarang ini, Palestin telah pun diperlakukan dengan begitu dahsyat, dan pihak musuh semakin berani untuk menyakiti, menghina dan memusnahkan orang Islam secara terang-terangan. Di sini menunjukkan betapa mereka langsung tidak takut dengan apa ancaman yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sebenarnya mereka juga membaca, mereka juga mengkaji, mereka juga menghayati, mereka juga mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tapi kerana bongkak ego mereka, mereka tidak pedulikan perkara tersebut. Satu masa nanti Islam akan tersebar, Islam akan kembali bangkit, Islam akan kembali bangun, negara bertuah Palestin akan kembali ditawan oleh Islam. Cuma sebelum perkara itu berlaku, my brothers, marilah kita persiapkan iman kita, amal kita, akhlak kita, ikhlas kita, kita perbaiki segala-galanya. Kita yang masih lagi yakin selain daripada Allah, pupuklah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang masih lagi lambat-lambat dalam bersolah, masih lagi belum ada hubungan dengan masjid, ikatkan diri kita dengan hubungan dengan masjid. Kita yang masih lagi malas-malas dalam untuk mengunjungi majlis-majlis ilmu, mulakan dari sekarang, start daripada hari ini kita berkunjung ke majlis-majlis ilmu yang ditawarkan di masjid-masjid. Kita yang pada ketika ini masih lagi buruk akhlaknya, masih lagi mencari salah-salah orang, masih lagi melihat salah-salah orang, tutuplah keaiban saudara mara kita, terbukakan kebaikan mereka. Seburuk-buruk mereka, buruk lagi kita. Sebaik-baik kita, baik lagi mereka. Dan jagalah. Dan bermula pada hari ini, mulakan istiqamah, mulakan ikhlas, mulakan istikhlas dalam kehidupan kita. Hadirkan perkara-perkara ini dalam diri kita. Seterusnya, korbankan masa kita, korbankan harta kita sedikit, korbankan diri kita sedikit untuk keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan hakikat iman, hakikat amal, hakikat solat, hakikat ilmu, hakikat zikir, hakikat akhlak, hakikat ikhlas dalam diri kita. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi